Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam podcast santai episod 12. Pejam Cilik dah 12 episod kita guys. Alhamdulillah masih diberikan kekuatan, kita kata kudrat bersama tim teknikal kita, hidayah dan juga bantuan daripada YDP Ikram Kawasan Batu. Hari ini kita bersiaran langsung di Facebook Ikram Batu macam biasa. Yang kita announce juga episod lepas di YouTube Ikram Kawasan Batu, dan ada lagi satu yang baru di Facebook Ikram Muda Batu. Sesiapa yang kita kata berumur ataupun lebih pun tak apa, tapi nak menjadi ahli kena umur bawah 35 tahun, boleh jemput jadi ahli Ikram Muda Batu. Jemput follow, like Facebook Ikram Muda Batu untuk program-program kita kata golongan belia muda yang umur lingkungan di bawah 35 tahun. Okey. Terima kasih sekali lagi kepada penghargaan kepada kita punya pendengar, penonton yang sudi support kita daripada episod 1 sampai episod 12. Kita dah kupas macam-macam perkara keagamaan, karenah di tempat kerja, suami isteri, ke mental health, politik, Palestin, suri rumah, kesihatan fizikal, macam-macam, mualaf. Jadi saya seronok episod lepas kita berbincang tentang pengalaman peribadi adik Shirin kita memeluk Islam dan sebagainya. Dan kita nampak kontennya lebih santai dan lebih dekat kepada golongan netizen dan rakyat-rakyat di bawahan. Okey. Sebelum kita bincang dengan tajuk kita hari ini, masihkah ada harapan? Izinkan saya update sikit kepada penonton dan pendengar kita tentang apa yang berlaku di Ikram Kawasan Batu. Pada 25 Mac kita telah melangsungkan Mesyuarat Agung Ikram Kawasan Batu, dan pencalonan, pemilihan, pembentangan laporan telah dibuat. Jadi alhamdulillah, tahniah kepada pimpinan-pimpinan baru yang telah dilantik. Jemput, kita kata like, follow untuk mengetahui update semasa ke semasa tentang kepimpinan baru dan program-program yang akan kami anjurkan. Okey, podcast kali ni special lagi. Podcast lepas pun special, kali ni pun special juga, sebenarnya kempen anti dadah kebangsaan. Dan juga podcast kali ni anjuran macam biasa Jawatan Kuasa Pembangunan Ummah dan unit putuskan rantaian dadah kluster masyarakat progresif di bawah Pertubuhan Ikram Malaysia. So jadi ada dua jawatan kuasa bekerjasama, dan juga dengan kerjasama Persatuan Pengasih. Okey. Jadi kalau ada kawan-kawan kita kata yang ada exposure, pendedahan, keterlibatan dalam kita kata sindiket ataupun kita kata jenayah-jenayah dadah ni, ataupun secara langsung ataupun tidak langsung, ataupun sedang proses pemulihan, ataupun baru terjebak sikit, ataupun tak terjebak pun. Macam saya personally tak ada exposure, tak ada kawan-kawan yang penagih, bekas penagih dan sebagainya, tetapi nak tahu kan secara realitinya apa on the ground, apa yang kita boleh betulkan masyarakat kita, apa kita as individual dan masyarakat kita boleh contribute kepada skop dan isu ini. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada Encik Hafizi. Assalamualaikum Encik Hafizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, sihat? Sihat, alhamdulillah. Terima kasih jemput saya. Terima kasih. Alhamdulillah, kami sangat berbesar hati bila diberikan cadangan proposal untuk bekerjasama dengan Persatuan Pengasih. Jadi sebelum kita start, sedikit background berkaitan dengan Encik Hafizi kita. Bila saya baca guys, background dia sangat awesome. Sebab apa? Kejap lagi kita akan detail kenapa awesome untuk orang yang ada background macam beliau, yang ada sejarah hidup. Tetapi hari ini kita tak ada nak cerita korek-korek dalam banyak sangat. Kita fokus pada perbincangan kita hari ini, iaitu apakah peranan ataupun job scope, peranan-peranan penting yang ditawarkan oleh Persatuan Pengasih. Okey, sedikit background tentang Encik Hafizi kita. Beliau merupakan Presiden Persatuan Pengasih dan memiliki Master Counselling Psychology di UKM, merupakan Registered Counsellor with Malaysian Board of Counsellors, Certified Substance Abuse Therapist 3 Asia Pacific Certification Board, dan juga merupakan Certified Trainer HRDC, Human Resources Development Corporation. Lepas tu juga kita kata International Trainer on Treatment of Substance Use Disorder. So over 35 years of professional experience. So saya boleh cakap bukan calon-calon orang lah. Sebab tu kita kata beliau juga merupakan Presiden Pengasih. Dan apa itu pengasih? Saya rasa saya boleh start dengan itulah. Saya personally tahu AADK je, Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Pengasih, honestly saya pernah dengar sekali dua je, dan saya pun tak tahu apa itu pengasih. Saya rasa dipersilakan, boleh kongsi pada kita, apakah itu pengasih sebenarnya? Okey, terima kasih ya saudara Muklis. Jadi untuk menjawab soalan saudara Muklis, apa itu pengasih? Pengasih ialah sebuah persatuan yang tidak berasaskan keuntungan. Persatuan tidak berasaskan keuntungan yang dianggotai dan diurus tadbir oleh bekas-bekas pengguna dadah.
Jadi kesemua ahli-ahli kami daripada yang atas sampai yang bawah, tenaga pekerja kami semua adalah mereka-mereka yang pernah satu waktu dulu mempunyai sejarah keterlibatan dalam penyalahgunaan dadah ataupun penyalahgunaan bahan. Jadi kami menubuhkan Persatuan Pengasih. Persatuan Pengasih dah ditubuhkan dah 33 tahun. Tahun ni dah 33 tahun. Jadi dan kami sebagai sebuah persatuan, perjuangan yang kami bawakan adalah isu-isu yang berkaitan dengan penyalahgunaan bahan dan penagihan dadah. Jadi disebabkan oleh itu, kami sebagai sebuah persatuan, kami banyak aktiviti-aktiviti yang kami jalankan. Antaranya aktiviti yang dijalankan oleh persatuan kami adalah rawatan dan pemulihan. Kami ada 9 rumah pemulihan di seluruh Malaysia. 9 cawangan Jadi dan kami juga menjalankan aktiviti ataupun program-program pencegahan dan pendidikan. Jadi kami pergi ke sekolah-sekolah, kami pergi ke college-college ataupun universiti, kami pergi ke agensi-agensi kerajaan, kami pergi ke dalam penjara menjalankan program-program pencegahan dan pendidikan. Dan selain daripada itu, aktiviti yang kami jalankan juga adalah usaha-usaha advocacy, iaitu membicarakan, membawa kepada perhatian umum, perhatian masyarakat awam tentang isu-isu yang berkaitan dengan penyalahgunaan bahan, selain menguruskan dan mengurangkan stigma dalam kalangan masyarakat. So kalau saya faham, tadi Cik Hafizi sebut persatuan ini diasaskan oleh bekas. Ya, diasaskan oleh bekas penagih dadah sendiri. Keluar, kita kata menjalani rawatan dan meninggalkan penagihan dadah dan menubuhkan persatuan untuk memulihkan sahabat-sahabat yang sudah terjebak dalam penagihan dadah. Semua. Bagi saya itu satu idea yang sangat brilliant. Kira-kira kita dia menerima hakikat bahawa kesilapan yang dilakukan dan membina sesuatu platform untuk membetulkan sahabat-sahabat yang masih struggle ataupun masih dalam proses pemulihan untuk pulih daripada penagihan dadah. Jadi soalan ringkas berkaitan sikit dengan pengasih tadi. Pengasih, AADK dan penjara. Apa beza dan kenapa perlu pengasih? Kami NGO, kami NGO, lepas tu tidak terikat dengan tindakan undang-undang. Dalam menyantuni ataupun memberikan perkhidmatan pemulihan, sokongan dan sebagainya kepada golongan yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah tu, kami tidak ada tindakan undang-undang ke atas klien-klien kami. Jadi penjara orang yang dah golongan yang menggunakan dadah dan ditangkap dan dikenakan hukuman dalam penjara. Jadi penjara pun dah banyak melalui perubahan dari segi pendekatan mereka. Mereka lebih bersifat bukan punitif dah sekarang. Bila berurusan dengan golongan pengguna dadah ni, tetapi bersifat correctional. Ada elemen-elemen ilmu dekat situ. Lepas tu ada elemen-elemen rawatan dekat situ walaupun mereka dimasukkan dalam penjara atas sebab kesalahan jenayah dadah. Satu itu penjara. Kalau ADK juga menjalankan rawatan dan pemulihan. ADK juga menjalankan aktiviti-aktiviti pencegahan. Selain juga penguatkuasaan. Dekat situ pun ada sedikit elemen ada sukarela, tapi ada juga elemen undang-undang dekat situ. Jadi pengasih kita tak ada elemen undang-undang. Jadi sesiapa pun boleh mendapatkan perkhidmatan yang dijalankan oleh pihak pengasih atas kerelaan sendiri dan ada flexibility kat situ. Jadi apa yang saya faham, pengasih bagi mereka yang sudah terjebak ingin memulihkan diri, boleh datang ke pengasih secara sukarela. Dia kira bukan di bawah tangkapan dan sebagainya yang dihantar ke penjara dan AADK lah. Okay. Quite clear. Private, NGO dan kita kata bila dia dah sukarela dia nak dihantar ataupun contohlah parent hantar ataupun diri sendiri pergi, tu adalah satu starting point yang saya rasa sangat bagus lah. It's a good indicator untuk mereka yang sudah terlibat dengan penagihan dadah. Okay. Saya macam saya sebut, saya tak ada exposure, tak ada kawan-kawan. Jadi saya sendiri tak faham penagihan dadah ni sama ke macam penagihan rokok, vape dan sebagainya. So mungkin boleh Encik Hafizi boleh explain sikit berdasarkan
observation di rumah pengasih itu sendiri ataupun temu bual dengan kita kata apa penagih-penagih di dalam rumah pengasih. Sebenarnya macam mana penagihan dadah ni sebenarnya? Okey, penagihan ni, tarifan penagihan dadah ni adalah pergantungan yang kuat dan bersifat kompulsif terhadap sesuatu bahan sehingga menyebabkan kemudaratan dan disfungsi. Maknanya tarifan penagihannya adalah apabila seorang itu dia bergantung kepada satu bahan sehingga menyebabkan keadaannya mudarat dan mendatangkan dysfunctional tu dalam hidup. Maknanya apabila menggunakan satu bahan menyebabkan masalah dari segi perundangan, menyebabkan masalah dari segi kesihatan, menyebabkan masalah dari segi rumah tangga, ekonomi dan sebagainya. Namun individu ni gagal untuk mengawal penggunaan bahan mereka ataupun gagal untuk berhenti. Itu dan ini penagihan lah. Sebab contoh, ada je orang guna isap okok kan, orang isap vape tapi bukan penagih, dia recreational ataupun social smoker. Dia boleh kawal lagi lah. Boleh kawal. Sama alkohol. Ya. Kan. Ramai je golongan-golongan yang menggunakan alkohol kan, yang hanya menggunakan alkohol pada waktu-waktu tertentu. Ada majlis-majlis keramaian kan, ataupun sambutan perayaan. Guna pada waktu tu je. Lepas tu dan tidak menyebabkan disfungsi dalam kehidupan mereka. Tapi penagihan ni, tarifan penagihan ni pergantungan kepada satu bahan sehingga menyebabkan mudarat dan disfungsi. So maksudnya kalau dia dah ketagih tu dia boleh jadi macam-macam benda lah. Ketagih dadah, ketagih rokok, ketagih alkohol dan sebagainya. Okey. Dari segi punca ataupun faktor, saya biasa dengar je lah penagihan dadah ke gejala sosial, masalah sosial dan sebagainya, biasanya broken family, kurang kasih sayang ataupun pengaruh rakan sebaya. Adakah benda tu kita kata secara mudah bila kita nampak ni kita akan terus judge lah, ini kurang kasih sayang ataupun from broken family ataupun itulah kawan lagi dengan penagih. So bagi saya personally, saya tak ada kawan penagih ataupun bekas penagih dan sebagainya. Bagi saya is disadvantage pada saya sebenarnya. Walaupun bagus you tak dekat dengan kawan-kawan yang ada terlibat dengan penagih, tetapi kalau kita secara peribadi boleh kuat dengan attitude diri kita, jati diri kita kuat, why not kita berkawan dengan mereka sebagai kita kata exposure dan ruang-ruang perbaiki yang kita boleh bantu mereka kan. Tetapi apa faktor sebenarnya penagihan dadah ni? Faktor yang menyebabkan penagihan dadah ni ada banyak faktor. Dia tak ada satu faktor khusus pun yang boleh menjadi sebab khusus kenapa seorang tu menggunakan dadah. Faktor yang menyumbang kepada penyalahgunaan dadah ni, penagihan dadah ni ada pelbagai. Antaranya adalah faktor persekitaran dan lingkungan. Macam saya cakap tadi, dia tak semestinya faktor lingkungan persekitaran ni, kalau ada masalah dalam lingkungan, ada masalah di persekitaran akan menyebabkan masalah dadah. Tapi faktor ni menyumbang. Kenapa saya cakap faktor persekitaran dan lingkungan ni menyumbang kepada penyalahgunaan dadah atau penagihan dadah adalah satu, availability ataupun ketersediaan dadah. Jadi kalau di kawasan kejiranan tempat tinggal seorang tu, kalau mudah terdapat dadah, ketersediaan dadah ada dekat situ, kebarangkalian untuk seorang tu mencuba untuk mendapatkan dadah tu lebih tinggi. Risiko dia untuk menggunakan tu kalau dalam kawasan tempat tinggal tu mudah dapat dadah. Itu yang boleh bandingkan, katalah kalau kawasan, contoh satu waktu dulu kawasan di Chowkit bandingkan dengan kawasan di Jalan Duta contoh. Kan? Tinggi kebarangkalian untuk seorang tu menggunakan dadah adalah yang tinggi high risk tempat dia. Chowkit lah contoh, sebab drugs availability tu, ketersediaan. Itu satu, kawasan kejiranan. Satu juga bawah kawasan kejiranan ataupun lingkungan ni juga adalah lingkungan sosial. Bermakna kalau dalam lingkungan sosial seseorang tu, kawan-kawan, teman-teman dekat, orang-orang yang kita punya acquaintances yang kita kenal kan, ramai yang menggunakan dadah. Jadi risiko kita tinggi. Kan, itu risiko seseorang individu tu untuk menggunakan satu bahan, mencuba satu bahan tu pun akan meningkat lebih tinggi jika ramai kawan-kawan dalam lingkungan sosial itu menggunakan dadah. Jadi itu lingkungan sosial tu boleh jadilah kawan-kawan rakan sebaya, kawan tempat kerja, kawan sosial dan sebagainya. Jadi dan di bawah faktor lingkungan dan persekitaran juga boleh jadi juga faktor rumah.
faktor keluarga. Okay. Yang macam apa saudara mungkin sebutkan tadi, ada yang datang daripada keluarga yang mempunyai masalah tekanan dalam keluarga, masalah rumah tangga antara ibu dengan bapa, kurang kasih sayang ibu bapa, kurang perhatian, ataupun sekitaran rumah yang tidak kondusif, kan, yang terdapat apa abuse dalam rumah tu, physical abuse dan sebagainya. Itu boleh menjadi faktor juga, iklim rumah tu. Jadi bawah faktor persekitaran dan lingkungan tu tadi saya cakap, apa faktor availability, ketersediaan dadah dalam suatu lingkungan kejiranan tu. Boleh jadi juga lingkungan tadi persekitaran sosial seseorang individu tu. Lepas tu boleh jadi juga lingkungan rumah. Itu satu faktor. Okay. Faktor yang kedua adalah juga faktor diri. Selain daripada faktor lingkungan dan persekitaran yang boleh menyumbang kepada penyalahgunaan dadah, faktor diri juga mainkan peranan. Okay. Contoh faktor diri yang macam mana? Saya sebagai seorang kaunselor yang menjalankan kerja-kerja memberi perawatan kepada klien-klien yang masuk ke rumah pengasih tu, ada ciri-ciri klien yang kecenderungan dia lebih tinggi untuk terlibat dalam penyalahgunaan bahan. Antaranya ciri-ciri klien yang lemah coping skill. Lemah coping skill ni lemah dalam menangani stres, lemah dalam menangani masalah ataupun gangguan-gangguan emosi. Okay. Jadi mereka menggunakan bahan untuk menguruskan emosi mereka, untuk menguruskan tekanan hidup mereka ataupun tekanan emosi. Sebab apa? Sebab apa, substances ni, dadah ni, dia punya sifat adalah apa, merawat, dia kebaskan emosi. Dia mood altering, dia mood altering. Okay. Dia mengubah mood. Okay. Kan? Dia mengubah kita punya mood lah. Boleh buat kita rasa enam, kebas apabila berhadapan dengan tekanan tu, ataupun boleh bagi kita rasa berani ke, rasa happy ke, ada dadah-dadah yang mempengaruhi kita punya mood. Jadi bagi mereka individu yang lemah dalam pengurusan emosi ataupun tekanan, jadi mereka berkecenderungan menggunakan dadah, menggunakan bahan ni sebagai kaedah untuk menyelesaikan gangguan ni. So self-medication. Okay. Self-medicate. Self-medicate. Jadi itu salah satu kaedah perawatan kami kepada klien-klien kami adalah mengajar mereka dengan kemahiran-kemahiran pengurusan emosi, pengurusan tekanan. Jadi kita provide klien-klien kita di pengasih itu dengan coping skill dan sebagainya untuk menguruskan masalah-masalah yang bakal mendatang nanti dalam perkuliahan mereka. Okey. Kuat jelas pada saya faktor persekitaran, sosial dan diri sendiri. Jadi tadi Encik Fizi dah masuk sikit tentang kaedah perawatan. Mungkin boleh further explain secara secara end to end lah. Kadang-kadang orang nampak je nak ataupun masyarakat secara literalnya nak merawat penagih. Tetapi from where to start, and then apakah the whole program punya processes, dan bila kita tengok mana yang kita kata perlu disesuaikan, macam tadi ada kekurangan ataupun kelemahan untuk mengawal emosi, jadi kena lebihkan kepada kawalan emosi. Jadi mungkin Encik Fizi pun boleh share juga jenis-jenis penagih yang ada di dalam rumah pengasih itu sendiri dan macam mana disesuaikan dengan rawatan tu. Panjang tu saya jawab. Okey, kita okey bagi orang umum faham. Jadi macam ni. Jadi penggunaan dadah, penyalahgunaan dadah ataupun penggunaan dadah ni dia berbeza daripada individu kepada individu yang lain. Jadi walaupun seorang individu itu menggunakan dadah ataupun tertagih dengan dadah, tetapi corak penggunaannya, corak tertagihannya berbeza. Katalah kalau saya dengan saudara mungkin isap dadah sama-sama. Kan? Tapi cara saya menggunakan dadah dengan kerosakan-kerosakan yang disebabkan oleh penagihan dadah saya ini berbeza, tak sama dengan saudara mungkin. Contoh, kita punya background berbeza, kita punya personality berbeza, kan? Kita punya lokasi tempat kita tinggal berbeza. Jadi ni semua mempengaruhi kesan penagihan dadah tu kat tadi kita. So jadi pendekatan yang kami gunakan di Perkasih ni dia bersifat individualistik. Dia menangani kerosakan-kerosakan yang disebabkan oleh penagihan itu berdasarkan tahap keparahan yang berbeza antara individu ke individu yang lain. Itu satu. Jadi dan kami di Pengasih, kami percaya bahawa menangani masalah penagihan tu
kita kena tangani secara keseluruhan diri individu. Masuk pengasih, kalau objektif je, kita masuk pengasih ni nak berhenti dadah. Objektifnya apabila seorang klien tu ataupun seorang individu tu masuk pengasih, dah tak guna dadah pasal dalam pengasih tak ada dadah. Maknanya dah capai lah objektif tu, berhenti guna dadah. Berhenti isap dadah, berhenti minum dadah, berhenti telan dadah, berhenti suntik dadah, berhenti duduk dalam pengasih tu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu dah berhenti, tak ada dadah. Tapi ramai dia yang keluar lepas tu dia terjebak balik, dia relapse sebab perawatan seorang yang menggunakan dadah tu dia haruslah bersifat holistik, bersifat keseluruhan. Maknanya masuk mendapatkan rawatan tu kita kena tangani perawatan dari sudut komponen-komponen tadi tu, emosi dia, lepas tu cara pemikiran dia, lepas tu kesihatan fizikal dia, kesihatan mental dia, lepas tu lingkungan sosialnya, hubungan dia dengan keluarga. Jadi tu perawatan tu haruslah bersifat holistik. Jadi pendekatan yang kami gunakan di pengasih ini dipanggil ni biopsychosocial spiritual modality. Ini adalah modaliti rawatan penyalahgunaan dadah yang memang berasaskan pembuktian, evidence based. Biopsychosocial and spiritual modality. Maknanya kami tangani seorang klien tu dari sudut biologi dia. Dan kesan biologi, kesan penagihan, kesan dadah dari sudut biologi, dari segi fizikal dia lah, sistem tubuh badan dan sebagainya kan. Jadi itu satu aspek, biologi aspek kan, biological aspect. Yang kedua ada psychological aspect. Maknanya bagaimana gangguan emosi itu ditangani, bagaimana pola pemikiran, corak pemikiran seorang klien tu kita betulkan balik kan. Jadi dengan penyediaan kita dengan pemberian kita kaunseling individu, kaunseling kelompok, kaunseling keluarga, itu nak betulkan balik ni gangguan-gangguan psikologi. Itu satu part dia, psikologi. Lepas tu lagi satu part sosial. Nak pastikan dia tu supaya dia mempunyai kemahiran sosial, supaya klien-klien kami satu waktu juga apabila seorang tu menggunakan dadah, dia withdraw daripada sosial tau. Jadi dia withdraw daripada sosial. Lepas tu apabila seorang tu terlibat dengan dadah, dia akan membentuk tingkah laku yang anti-social, tingkah laku yang berlawanan dengan sosial. Itu yang terlibat dengan jenayah lah, kan, sebab nak menampung penagihan dan sebagainya. Lepas tu tingkah laku yang of course tidak diterima dalam sosial tu, pasal bawa pengaruh dadah dan sebagainya. Jadi salah satu objektif rawatan adalah mempersiapkan ataupun menyediakan klien kami supaya boleh kembali ke pangkuan masyarakat dengan membekalkan mereka ni dengan tingkah laku yang pro-sosial. Daripada tadi tingkah laku anti-sosial yang berlawanan dengan sosial, kita menyediakan tingkah laku alternatif, belajar tingkah laku baru yang boleh diterima di masyarakat umum. Itu yang tingkah laku pro-sosial apa yang saya maksudkan ni, tu gotong royong, lepas tu patuhi undang-undang, ada hormat pada undang-undang. Jadi ni tingkah laku ni. Tadi Encik Afizi ada sebut ada beberapa kita kata bekas penagih keluar dan terjebak balik. Saya nak faham lebih detail lah, bagaimanakah perkara ini diurus? Maksudnya sejauh mana kita kata follow up ataupun monitoring proses yang dilakukan oleh pengasih, dan sekiranya mereka terjebak, macam mana? Adakah mereka dipanggil masuk balik mula daripada program daripada awal, ataupun macam mana ada prosedur ataupun kawal urus selia yang dibuat oleh pengasih pada mereka? Kami di pengasih faham bahawa untuk berhenti dadah ni bukan satu perkara yang mudah. Lepas tu dah ada konsensus pun daripada masyarakat umum kan, daripada golongan-golongan yang menyediakan rawatan pembunuhan dadah ni, dan daripada saintis-saintis berdasarkan kajian yang melihat bahawa penagihan ni dia adalah satu keadaan perubatan. It is a medical condition yang bersifat berulang dan disamakan dengan penyakit kronik. Jadi penyakit dadah ni dia bersifat berulang, boleh dia satu keadaan perubatan yang bersifat berulang dilihat sebagai satu penyakit kronik. Maknanya penjagaan dalam kepulihan ni dia haruslah bersifat long term. Sebab bagaimana kita menguruskan satu penyakit kronik. Jadi seorang tu tidak
mendapat kesembuhan dengan hanya masuk dalam menjalani satu episod rawatan pemulihan di rumah pengasih atau di mana-mana pusat rawatan pemulihan, lepas tu sembuh. Okay. Kan? Jadi kerana dia dilihat sebagai satu penyakit kronik, jadi perawatan itu dia kena diuruskan berterusan. Kalau tak diuruskan dengan berterusan, kalau tak dijaga, contoh sakit kronik lah, kalau kita sakit kencing manis, kan, lepas jumpa doktor tak terus sembuh. Kan nak kena ubah gaya hidup, kena makan ubat, kena jaga pantang larang, kan. Jadi kalau kita itu penyakit tu yang kita kena uruskan sampai bila-bila ataupun berjangka masa panjang. Kalau kita tak uruskan dengan baik, kan, walaupun dah jumpa doktor 2, 3, 4, 5, 6 kali, kan, penyakit tu boleh datang balik. Sama juga dengan darah tinggi dan sebagainya. Penyakit penagihan dadah ni sama. Itu sebab kita tengok lama ni dah berapa puluh tahun dah isu penagihan dadah dalam negara kita ni. Keluar masuk AADK relapse, keluar masuk pengasih kan, keluar masuk pengasih pun terjebak balik. Lepas dimasukkan ke dalam penjara pun keluar hisap balik. Jadi ini rawatan tu bukan hanya habis selesai apabila dia masuk dalam pusat rawatan pemulihan tu. Dia haruslah bersifat jangka masa panjang dan kena jaga tu. Jadi itu yang memerlukan sokongan yang berterusan. Ada yang perlu rawatan tambahan. Lepas keluar daripada pusat-pusat rawatan pemulihan ni, mereka perlu rawatan follow up. Rawatan follow up ni bolehlah jadi dia jumpa kaunselor ke seminggu sekali, ataupun jumpa clinical psychologist seminggu sekali ke. Ada gangguan-gangguan psikologi ataupun gangguan mental disebabkan dadah-dadah jenis sekarang yang ada menyebabkan halusinasi dan sebagainya, paranoia dan sebagainya, dan simptom-simptom psikosis ni, simptom-simptom gangguan mental ni, dia tidak habis bila selesai menjalani rawatan di pusat-pusat pemulihan. Kadang-kadang dia bersifat panjang. Jadi ada yang memerlukan ini rawatan yang bersifat psikiatri ni, walaupun selepas selesai menjalani program rawatannya dengan kami di pengasih dan di mana-mana tempat lah. Jadi ini yang dimaksudkan dengan dengan rawatan yang berpanjangan, rawatan yang berterusan. Rawatan tu boleh jadi macam saya cakap tadi, rawatan profesional, psikologis dan psikiatris dan kaunselor dan sebagainya. Dan rawatan ini juga boleh jadi mendapatkan sokongan melalui kelompok sokongan tu. Tapi yang walaupun selepas keluar daripada pusat rawatan pemulihan, dia menghadiri sesi kelompok sokongan tu, perjumpaan rakan-rakan sebaya ni yang mempunyai permasalahan yang sama, kan, dan mereka membicarakan tentang motivasi perubahan diri dan sebagainya ni. Kat situ mereka dapat kelompok sokong bantu ni beri mereka semangat untuk mereka terus gigih menekankan kepulihan dia. Okey. Sangat menarik bila kita tengok betul-betul seriusnya Satuan Pengasih kita mengambil cakna dan monitor proses pemulihan bekas-bekas penagih. Tapi saya ada soalan daripada sahabat saya. Tadi Encik Afizi sebut pengasih ni diasaskan oleh bekas penagih sendiri. Ya, saya. Jadi kalau begitu saya difahamkan Encik Afizi juga merupakan bekas penagih juga. Ya itu guys, itu yang saya kata sangat wow bila saya tengok biodata dia. Ada master, certified trainer dan sebagainya. Saya difahamkan beliau masuk ke rumah pengasih dengan kelaikan akademik yang sangat rendah, sangat biasa. SPM pun tak ada. Allah, SPM pun tak ada guys. So SPM tak ada, tiba-tiba ada master, certified trainer dan experience yang sangat banyak. So ada yang berminat nak tahu sikit lah. Kita kata pengalaman peribadi Encik Afizi, sedikit kita seling-seling dari segi end to end lah. Maksudnya kalau Encik Afizi tidak berkeberatan, pengalaman yang boleh dikongsi, keterlibatan dalam penagihan dadah, dan macam mana boleh kita kata have a successful career development. Okay, apa yang saya dapat hari ni, kan? Tadi saudara Muklis dia angkat saya lebih-lebih. Tapi itu secara personal, saya secara personal sebab saya macam saya sebut, saya tak ada sahabat yang kita kata terjebak dan sukses macam ni. So bagi saya is inilah recognize punya inilah. Okay. Apa yang saya dapat, pencapaian saya hari ini adalah dengan keizinan dan keridaan Allah. Ya, itu satu alhamdulillah. saya percaya tu. Dan tanpa izin Allah dan tanpa redha Allah,
dapat doa daripada orang yang terdekat dengan saya, seperti bapa saya, seperti arwah ibu saya, arwah nenek saya, atuk saya dan sebagainya, saya takkan dapat hidayat ni, saya takkan jadi diri saya pada hari ni. Itu satu, dengan izin Allah. Ya, satu waktu dulu saya pernah terlibat dengan dadah. Satu macam saya cakap tadi, faktor penglibatan saya, keterlibatan saya dengan dadah ni adalah itulah gabungan tadi. Sama gabungan tadi, faktor lingkungan ataupun persekitaran. Termasuklah tadi tu pergaulan saya, ramai kawan-kawan yang lebih dewasa daripada saya pada waktu tu terlibat dengan dadah. Juga keadaan persekitaran dalam rumah saya tak happy duduk rumah, sokongan, tekanan duduk rumah tu bagi saya pressure, kan. Itu semua ada faktor penolak dan penarik. Faktor penolak bagi saya yang menyebabkan saya pergi kepada dadah ni tadi, faktor rumah lah, saya tak happy. Lepas tu yang faktor penarik ni yang mendekatkan saya pada dadah ni, kawan-kawan lot. Saya waktu tu umur 13 tahun. Saya mula terlibat dengan dadah 13 tahun, memberontak tingkatan 1. Dan kawan-kawan saya, walaupun saya 13 tahun, kawan-kawan saya ramai yang lebih dewasa, lebih tua daripada saya. Saya kawan dengan budak Form 4, Form 5. Kan, saya 13 tahun. Lepas tu budak 15 tahun. Ni payung besar. Kan. Jadi jangan sini. Jadi kat situ lah kan. Exposure kat situ. Brother-brother sini dah cuba macam-macam perkenalkan saya dengan macam-macam. Tapi saya yang pergi kat situ. Itu satu, faktor persekitaran dengan lingkungan. Yang kedua tadi juga, faktor menyebabkan terlibatkan dadah ni, faktor diri. Saya cakap tadi kan, ada pengaruh daripada saya punya faktor personality, diri saya. Itu satu, tahap kematangan memang tak matang lah kan. 13 tahun tak matang. Lepas tu yang dapat satu, saya memberontak tu. Saya menguruskan saya punya kekecewaan, kemarahan dengan keluarga, marah dengan hidup, lepas tu tak puas hati kena kongkong. Jadi itu cara saya, emosi saya tu saya salurkan kepada dengan kawan-kawan negatif dengan saya cuba pada dadah dan bahan-bahan tu. Tapi memang saya tahu faktor diri tu pun tinggi pada saya, sebab walaupun saya mula pengalaman episod pertama saya dengan dadah umur 13 tahun, tapi saya mula isap rokok 11 tahun. Jadi bayangkan, 11 tahun dah darjah 5 dah isap rokok. Saya try cuba berkali-kali. Cuma tak jadi perokok tegar sebab, tapi sering lah, seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, contoh macam tu kan. Jadi kat situ saya dah sedar saya ni faktor diri ni, suka kepada risiko negatif, tahap ingin tahu tu, ingin membuat kan, tapi dalam bentuk negatif. Itu gabungan tadi, faktor diri saya dengan faktor dalam lingkungan tadi, kawan-kawan, faktor rumah. Jadilah kan, jumpa pula dadah, ketersediaan dadah depan mata, kawan-kawan yang ramai yang menggunakan dadah, jadilah. Jadi bila dah terlibat dengan tu, masalah disiplin banyak, kena buang sekolah, ponteng sekolah. Jadi saya gabungan dua tu, bukan masalah ketagih dadah je, tapi masalah tingkah laku pun. Pergaulan yang menyebabkan saya banyak kemudaratan dalam hidup pada waktu tu. Jadi kena buang sekolah. Lepas tu kena tukar sekolah. Ibu bapa saya ambil keputusan hantar saya ke Kuala Pilah Negeri Sembilan. Saya sekolah di Kuala Pilah Negeri Sembilan daripada KL, tukar. Kat situ tak ada monitoring. Kat situ sama, saya punya kecenderungan cari kawan-kawan yang sama, yang sewaktu dengan saya. Satu sama frekuensi dengan saya. Jadilah lagi, walaupun saya dah berpindah lokasi, dari segi geografi dia kan, tapi saya masih tak ubah sikap diri saya, sendiri tu. pemikiran saya tak ubah, kecenderungan saya tak ubah, kawan-kawan saya cari, walaupun kawan-kawan fizikal yang ada yang dekat KL ni saya dah tinggal. Tapi saya cari kawan yang sama je. Kan, cuma berbeza muka, berbeza wajah, berbeza fizikal dia, tapi kecenderungan sama. Jadilah balik. Jadi dah teruk apa semua, kena buang sekolah kan. SPM pada tahun tu, tahun 1994 saya punya SPM. Memang dah isap dadah teruk lah, memang gagal lah kan. Memang gagal, saya waktu tu dapat gagal lah. Tak ada SPM, isap dadah teruk saya dengan hidup dadah saya sampai kena tangkap. Pada kena tangkap, pernah masuk lokap, lepas tu pernah masuk penjara riman, pernah kesalahan memiliki dadah, menggunakan dadah dan memiliki dadah. Sampai dah itu tahun saya kena tangkap tu, waktu saya 19 tahun. Jadi lepas tu ibu bapa saya ambil keputusan hantar saya ke Pengasih.
Saya masuk pengasih tahun 1997. Jadi bila saya masuk dalam pengasih ni, saya dapat motivasi kan. Lepas tu saya ambil keputusan bila saya seronok duduk di pengasih, saya rasa dihargai, saya rasa berguna. Soalan, masa pengasih tu macam mana boleh masuk? Masuk yang boleh masuk tu, polis yang tangkap saya, arwah dah pun nama dia Sub Inspector Sabtu, polis yang tangkap saya dekat Seremban tu. Dia yang mencadangkan, polis ni dia yang mencadangkan pada keluarga saya, sumbatkan saya dan penjaga dulu, dia bagi saya belajar 1 bulan lebih. Lepas tu dan hantar saya ke pengasih. Dia yang cadangkan pengasih, dia yang bagi nama pengasih tu. Jadi sepanjang saya dalam riman tu, saya punya keluarga, ibu bapa saya dia buat ni lah, dia buat research apa tu pengasih, dia tanya prosedur nak masuk pengasih. Jadi lepas saya keluar daripada penjaga tu masuk pengasih. Jadi itulah, bila kat pengasih ni saya tengok ramai dalam kalangan kawan-kawan saya yang sama dengan saya ni, satu waktu itu menggunakan dadah boleh berubah dan boleh memajukan diri, dan saya dapat konsep tentang kepuliahan. Saya dapat konsep tentang kepuliahan ni bahawa nak berhenti dadah ni kita kena majukan diri. Kita kena pertingkatkan kualiti diri kita, kualiti hidup kita. Maknanya bukan setakat berhenti sat dadah, tapi dalam kepuliahan ni kita kena bangunkan balik diri lah. Kita kena tinggikan kita punya kualiti diri ni. Itu saya ambil keputusan untuk saya pilih untuk jadikan kerjaya saya di pengasih ni sebagai satu kerjaya profesional. Bila saya ambil keputusan saya nak jadikan kerja di pengasih ni sebagai satu laluan kerjaya profesional ni, buat saya ambil keputusan untuk saya kembali menyambung pengajian. Ambil SPM balik. Saya ambil SPM. Umur berapa tu kalau 28 tahun. Masya-Allah. Masya-Allah. Tapi memang mula-mula memang saya malu, rasa doubt. Saya rasa was-was, boleh ke aku ni? Orang ramai tahu aku nak ambil SPM ni. Umur keluar pengasih umur berapa? Saya tak tahu, saya lepas habis program pengasih setahun setengah, saya terus volunteer. Saya duduk pengasih, saya jadi sukarela dalam pengasih, saya masih bantu-bantu dalam pengasih. Ni walaupun program waktu saya dah habis. Di program waktu setahun lebih saja? Ya, setahun setengah saya pada waktu tu. Jadi itu yang saya ambil SPM balik pada waktu tu kan. Jadi memang malu awal-awal, tapi saya fikir-fikir balik. Aku isap dadah tak reti nak malu. Aku buat jahat satu waktu tu tak reti nak malu. Ni aku nak buat baik nak malu. Ambil SPM nak malu. Ambil lulus. Saya terus masuk universiti sampai habis lah. InsyaAllah. Itu dia pendengar, penonton, saya sedikit insaf lah sebenarnya. Kalau dengar umur 19 dah kena tangkap, masuk penjara, kira kalau ikut kan macam dah tak ada harapan lah, gelap masa depan. Mungkin ada hikmahnya, betul saya cakap apa masuk penjara dan sebagainya. Tadi kan secara mungkin tanya tentang apa penjara, sebut tentang penjara, sebut tentang EDK, sebut tentang pengasih. Ada hikmah dia. Saya memang percaya setiap perkara pasti ada hikmah dia. Walaupun keburukan yang kita lalu kan pasti ada hikmah. Saya belajar semayang dalam penjara. InsyaAllah. Disebabkan nak jadi sebab tu, saya masuk penjara umur 19 tahun kan. Memang takut lah. Waktu tu memang takut kan sebab dalam penjara kan. Macam-macam lah. Waktu saya datang kat situ sebab takut tu, didorong rasa takut, saya ingat Tuhan, ingat Allah. Ya Allah, tolong selamatkan aku, ya Allah, tolong bagi aku jalan keluar kan. Tolong pelihara aku dalam ni kan. Saya pun tak nak masa tu rapat dengan nenek, dengan atuk, tak nak dia meninggal tak dapat jumpa dan sebagainya. Lepas tu belajar semayang tu. Datang tu saya jumpa buku. Buku Mari Semayang Lelaki, ada gambar lukis kan. Tulis dengan Rumi tu, niat-niat semayang, doa kunut dan sebagainya, takbiratul ihram aku nak baca. Itu saya hari-hari saya habiskan masa tengok buku tu. Dan saya start semayang dalam tu. Sebab takut. Didorong oleh takut tu, tapi dah ada banyak masa peluang belajar semayang dalam tu. InsyaAllah. Dan doa yang betul-betul saya panjatkan masa dalam penjara. Saya ingat lagi, selamatkan saya. Tolong cari jalan keluar, tolong bagi saya jalan keluar. Itu bagi saya, itu pentingnya kena ada kita kata pendedahan ataupun kawan-kawan
seperti Encik Afizi, yang supaya kita saya yang sudah terdidik dengan cukup didikan agama, kasih sayang keluarga yang cukup, lebih menghargai apa yang kita dah ada. Dan kita nampak orang yang ketakutan, tak nampak masa hadapan, putus harapan, tempat bergantungan, hanya berserah balik pada Tuhan. Begitu juga kita yang kita kata masih ramai lagi yang belakang kita, support kita walaupun apa musibah yang kita hadapi, musibah keluarga, kewangan dan sebagainya, dengan keadaan hidup sekarang yang sangat mencabar. Yang penting jangan lupa kita berbalik pada Tuhan. Saya setuju sangat tu. Kita memohon bantuan daripada Yang Maha Esa, Yang Maha Berkuasa. Okay, saya rasa kita boleh move ke to another scope juga, iaitu dari segi individual dan masyarakat. Tapi ada soalan. Ada daripada Wan Hidayat tu. Wan Hidayat dia tanya macam mana cara nak bantu selamatkan kawan yang terlibat dengan dalam. Selain daripada kita terus cakap, pergilah Rupa, terima kasih. Selain daripada tu, maksudnya personal effort apa yang boleh dilakukan? Satu, Wan boleh bagi sokongan pada kawan yang terlibat dengan dadah. Yang kedua, Wan sebagai kawan, Wan juga kena ada informasi ataupun maklumat berkaitan dengan penyalahgunaan bahan ni, sebab ekosistem rawatan pemulihan dadah ni luas kan. Ekosistem rawatan pemulihan dadah ni luas. Jadi dan rawatan untuk ketagihan dadah ni dia bukan hanya dijalankan ataupun disediakan oleh pengasih saja. Itu kita ada ADK, kita ada NGO lain, kita ada kelompok-kelompok sokong bantu yang lain. Lepas tu juga ekosistem rawatan ni bukan hanya dijalankan oleh NGO tapi juga oleh golongan profesional yang menjalankan kaunseling ketagihan dadah, kaunseling penagihan dadah ni, kaunselor profesional ataupun clinical psychologist yang profesional, tapi dia punya penghususan dalam membantu klien-klien yang ada isu penagihan dadah. Begitu juga dengan rawatan psikiatri. Ada kawan-kawan kita yang terlibat dengan dadah mempunyai simptom-simptom psikosis ataupun gangguan yang memerlukan rawatan dari sudut medication, perubatan. Jadi itu sebab sebagai seorang kawan, Wan, kita kena ada maklumat-maklumat ni kan, supaya kita tahu apa sesuai nak rujuk pada mana tu kan. Ada orang tak mesti masuk pengasih dulu, dia kena masuk dapatkan rawatan psikiatri dulu ataupun rawatan perlu ubat-ubatan dulu. Contoh ada yang perlu jumpa kaunselor dan sebagainya. Jadi dengan maklumat tu kita dapat membantu kawan kita yang terlibat dengan dadah dengan lebih berkesan dekat situ. Itu saya nampak maklumat. Sebab kalau dekat sekarang nak dapat maklumat tentang rawatan pemulihan dadah terletak di hujung jari je kan. Banyak ada dalam online. Okay, kita ada soalan seterusnya daripada Atika Aminuddin. Ada tak waktu relapse? Bagaimana handle? Adakah sama juga caranya untuk ketagihan benda-benda lain? Dia macam ni, siapa Wan Atika ceritanya? Atika Aminuddin. Atika, dia macam ni. Dia macam saya cakap tadi, corak penggunaan dadah ataupun corak ketagihan seorang individu tu dia berbeza dengan individu yang lain. Okey. Dan faktor-faktor yang menyumbang kepada seseorang tu relapse ataupun kembali menggunakan dadah selepas berhenti pun berbeza-beza, tak sama. Kan? Dia antara faktor-faktor yang boleh menyumbang kepada seseorang tu relapse boleh, tapi tak semestinya adalah faktor masa. Boleh. Ada orang yang dia punya faktor relapse tu adalah faktor masa-masa tertentu yang dikaitkan dengan menggunakan dadah tu. Ada orang dia akan guna dadah pada waktu-waktu tertentu. Contoh waktu-waktu festivity, kan, perayaan-perayaan. Contoh hari raya ke, kan. Contoh bila ada orang menggunakan dadah tu pada pada waktu dia menyambut satu perasaan yang gembira, contoh celebration dalam tu. Jadi bila datang, contoh saya bagi bila dia dah berhenti dadah, bila datang dalam situasi-situasi yang celebration ni tadi, sambutan perayaan ataupun sambutan perasaan-perasaan yang gembira tadi tu, jadi dekat situ dia akan ada ada kecenderungan ataupun ada gangguan, ada cravings, dia panggil cravings ni, atau pemikiran yang bersifat obsesif terhadap penggunaan dadah tu, yang kalau dia tak boleh tangani kan, dia terlampau obses pada waktu tu, datang keinginan yang meluap-luap tu, craving tu untuk guna dadah, dia akan guna. Ada masa tu, ada masa boleh main peranan tapi tak semestinya.
Okay. Masa banyak lah macam saya cakap, Hmm. bukan tadi saya bagi contoh perayaan je. Hmm. Ada masa orang boring, dia punya kecenderungan berat untuk dia guna dadah. Bila tiba datang masa boring, Masa lapang lah. masa lapang, bila masa lapang aja dia tak tahu apa nak buat, kan tiba-tiba tekak rasa gatal nak isap dadah balik. Ada bila datang boring dia tak tahu apa nak buat, tiba-tiba pemikirannya dibanjiri dengan pemikiran obsesif, ingatan pada dadah. Jadi timbul keinginan nak guna dadah. Dan kalau tu yang macam saya cakap tadi, kalau dia tak ada kemahiran menguruskan coping skill tu tadi, nak menguruskan emosi tadi, boleh. Okey, saya rasa kita dah jam ke soalan seterusnya, iaitu peranan individu, keluarga, masyarakat, yang seperti yang Cik Hafizi dah brief lagi tadi tu. Tapi saya nampak awareness tu mungkin ada dari segi sudut informasi, kita dalami apa cabaran-cabaran yang dihadapi oleh penagih itu sendiri, seperti boleh berjumpa dengan psikiatris dahulu sebelum pergi ke rumah pengasih dan sebagainya. Tetapi ada satu cabaran yang saya nampak, stigma masyarakat itu masih ada secara general, saya boleh katalah secara general, saya tidak membuat apa-apa research dan sebagainya, tetapi stigma apa yang paling susah nak handle dengan bekas-bekas penagih ni? Stigma memang betul salah satu faktor utama yang menyebabkan individu kembali terjebak ke alam penagihan selepas berhenti adalah stigma. Stigma dan diskriminasi. Apa contoh bentuk stigma dan diskriminasi yang boleh saya bagi dekat sini adalah pemikiran bahawa, anggapan bahawa once an addict, always an addict. Kan? Sekali dah jadi penagih, sampai bila-bila kau jadi penagih. Kan? Jadi itu tak betul. Kan? Itu salah, satu anggapan yang salah. Saya dah lihat sepanjang saya dengan pengasih ni dah 27 tahun, saya dah lihat ramai dah yang mampu berubah, ramai yang mampu keluar daripada kancah pemulihan dadah dengan pengasih ataupun bukan dengan pengasih. Ada yang melalui tadi NGO lain juga, kan. Ada yang keluar daripada penjara pun terus dikekalkan kepulihan dia. Ada yang kena tangkap dengan polis sekali, lepas tu dia dah serik dah, tak nak buat lagi, dia terus kekalkan kepulihan dia. Jadi poin dekat sini, apabila seseorang tu terlibat dengan dadah, jadi penagih dadah, dia tak selama-lamanya akan kekal jadi penagih dadah tu. Dan untuk berhenti daripada menggunakan dadah ni, menagih dengan dadah ni adalah satu perkara yang tidak mustahil, yang boleh dicapai oleh semua orang. Kan? Penagihan dadah ni boleh dirawat. Jadi tapi sebab kita dah lama dimomokkan, dimomokkan dengan slogan-slogan yang bersifat stigma dan mendiskriminasikan golongan penagih dadah. Contoh slogan-slogan seperti penagih dadah bangkai bernyawa sampah masyarakat, kan. Jadi memang maksud dah berpuluh tahun lah. Jadi kat situ yang orang kaitkan penagih dadah dengan tingkah laku dengan kesan-kesan negatif ni. Jadi tak salah masyarakat juga, selain daripada dimomokkan dengan kempen-kempen slogan-slogan tu, tindakan yang dibuat sendiri oleh pengguna dadah tu bawah pengaruh dadah. Bila dah guna dadah kan, dia tidak mampu untuk berfikir dengan waras, dengan mengamuk dia lah, dengan sikap agresif dia lah, dengan maki-maki dia lah, contoh kan, dan sebagainya. Jadi ini menyumbanglah kepada stigma dan diskriminasi tu. Jadi itu satu contoh dia. Lepas tu yang kedua, stigma dan diskriminasi juga boleh datang bukan hanya pada masyarakat kepada pengguna dadah, penagih dadah tu. Yang melihat once an addict, always an addict. Tapi datang dari diri penagih juga, individu tu. Dia pun ada stigma tentang penyakit dia pun ada stigma tentang diri dia. Aku susah nak berhenti, aku penagih, aku orang tak ada yang sayang aku. Jadi ini yang salah satu cara yang kita cuba untuk bangkitkan semangat, motivasi bahawa nak ubah stigma. Kerja pengasih ni satu, nak reduce stigma ataupun nak cuba untuk ubah stigma masyarakat umum ni, yang kita buat kerja-kerja advokasi ni lah salah satu cara ni. Keluar podcast, keluar di public ataupun di social media ataupun media-media akhbar, kan, yang kita cakap tentang isu ni supaya orang boleh nampak bahawa penagihan dadah ni boleh dirawat. Itu penagih dadah ni boleh berubah. Jadi kat situ boleh reduce stigma. Dan selain daripada itu, beri motivasi, tunjukkan contoh dan tauladan kepada bekas-bekas pengguna dadah ni, kepada mereka yang sedang menggunakan dadah ni, bahawa kita boleh berubah. Kat sini pun boleh reduce stigma datang daripada diri seorang individu yang menggunakan dadah tu juga. Okay,
mungkin boleh kita detailkan sikit dari sudut bila sebut mereka dah keluar pulih, tapi dari sudut peluang pekerjaan. Adakah kita kata peluang kedua pada industri pekerjaan ni ada untuk mereka, dan bagaimana? Macam contoh saya, walaupun saya tak ada stigma pada penagih, saya percaya apa pun kesalahan penagih ke perokok ke dan sebagainya, mereka berhak diberikan peluang kedua, tetapi kita masih berhati-hati. Kita ada borderline dengan mereka. Jadi kita kata apakah interlinkages antara mungkin rumah pengasih itu sendiri ataupun bekas penagih itu sendiri yang memberikan jaminan mereka betul-betul serius untuk pulih dan betul-betul serius untuk mencari peluang kedua. Okey, tentang peluang kedua ni, tentang stigma, dia ada saya bagi dua senario kat sini lah. Satu, memang masih ada lagi majikan-majikan ataupun yang tidak dapat menerima, yang tidak mahu mengambil risiko untuk mengambil bekas-bekas pengguna dadah ni lepas selesai menjalani rawatan atau lepas keluar daripada penjaga, pada pengasih dan sebagainya untuk kembali bekerja. Ada kan, sebab tak ada jaminan kat situ yang tidak akan buat balik. Okay. Dan kita pun pernah ada pengalaman orang yang keluar lepas tu sepatutnya interview kerja, borang-borang memohon kerja, minta mereka untuk declare. Pernahkah? Betul. Crime dan sebagainya kan. Betul. Itu adalah HR polisi. Dengan sebarang aktiviti jenayah. Pernahkah anda dipenjarakan? Pernahkah anda terlibat dengan salah guna dadah? Kan? Jadi dalam dilema itu, sebab tu polisi HR, polisi pekerjaan, polisi sumber manusia, polisi negara kan. Jadi kat situ aja polisi tu dah mendiskriminasi kan peluang pada bekas guna dadah ni. Jadi ditelan mati mak di luar mati bapak, nak tipu kan, nak sembunyi, nak bagi kan, nak honest. Honest pun nanti kena reject. Tipu pun boleh kantoi kan. Nanti bila dah kerja lepas tu dia check background. Kantoi. Habis tu ada satu senario kat situ. Lepas tu satu senario lagi, saya juga lihat sekarang dah berlaku peningkatan dari sudut awareness, kepekaan umum, keprihatinan umum terhadap isu salah guna dadah ni, yang bahawa mereka yang menggunakan dadah ni adalah orang yang terlibat dengan penyakit. Dan orang yang masalah dadah ni adalah masalah penyakit atau masalah perubatan. Jadi wajar untuk dia bagi peluang. Nanti kita didatangi oleh ramai business owners dan majikan-majikan yang berminat untuk mengambil budak-budak kita, klien-klien kita untuk bekerja dengan mereka. Tapi of course pasal orang umum, orang luar kan, mereka tak faham penagihan ni bersifat berulang-ulang, jadi mereka minta assurance kepada kita. Boleh, kita memang minat nak bagi peluang kedua pada klien-klien masih, tapi boleh tolong pantau tak? Tolong boleh bantu kita tak macam mana nak pantau, sebab macam mana nak kenal pasti simptom-simptom kalau mereka mula terjebak, mereka gunakan dadah dan sebagainya. Kat situ kita bekerjasama dengan majikan-majikan ni, kita provide majikan-majikan ni dengan manpower, dengan tenaga kerja, bekas-bekas klien kami yang berminat nak bekerja dengan majikan ni. Tapi pada masa yang sama kita juga pantau lah, adalah kaedah pemantauan dia. Maknanya kita buat kerjasama dengan majikan ni bahawa pekerja-pekerja yang di bawah pengasih ni, yang bekerja dengan majikan ni, kena lapor diri pada pengasih seminggu sekali. Kan? Ataupun pegawai daripada pengasih pergi tempat kerja pantau. Kan? Jadi dekat situ. Kalau ada lain macam aja, kita boleh lakukan intervensi. Bagi saya fair untuk majikan-majikan di luar sana, bergantung pada kita kata polisi masing-masing. Tetapi bagi saya masih ada ruang peluang kedua buat mereka dengan kerjasama pengasih ataupun apa-apa NGO yang menawarkan pemulihan buat bekas-bekas penagih. Kerjasama ini bagi saya perlu diteruskan dan perlu dieratkan untuk kita kata mengubah stigma masyarakat kita. Dan bila orang sebut tadi Cik Fizi dah sebut evidence based. Jadi untuk bekas penagih, boleh tak Cik Fizi kongsikan sikit some of the success stories daripada klien-klien yang dah
tinggalkan penagihan dadah dan diorang berjaya selain daripada Encik Fizi. Selain pada saya ramai Okey. kan, ramai yang keluar daripada pengasih, lepas tu start their own business, menguruskan bisnes sendiri, lepas tu bisnes dia maju kan. Lepas tu maju satu, lepas tu dia pula jadi majikan kepada ramai pekerja bawah dia, 20-30 orang. Dia ambil jugalah. Ambil. okey. Saya ada Oh, bekas Masya Allah. pasar pengasih. Ini saya bagi tahu lah, tapi yang sama-sama lah. Ada 3 sahabat dalam pengasih ni. Satu Abdul, dia masuk menjalani rawatan pemulihan di pengasih tahun 2001. Dia ingat lagi. Okey. Kan? Yang klien ni, nama dia Hafiz. Okey. Saya tak nak lagi. Ya. Jadi, menjalani rawatan di pengasih 2001. Okey. Waktu tu umur dia baru 18 tahun, 17-18 tahun. Lebih kurang umur Encik Fizi. Okey. Lepas tu dalam tu, dia bentuk persahabatan. Dia ada kenal lagi 2 orang yang sama-sama menjalani rawatan dengan dia. Lepas tu, dan dia maintain persahabatan friendship tu daripada 2001 sampai dia keluar pengasih, dan sampai sekarang sampai mereka bertiga ni, mereka mempunyai satu minat yang sama betul-betul tu, yang berkaitan dengan komputer, digital, komputer dan sebagainya, mass communication tu semua. Yang tiga sahabat ni, dia tubuhkan satu company sampai sekarang. Company dia dapat bisnes memang maju, memang terkenal di tingkat antarabangsa. Lepas tu bawa pengurusan mereka, bantu orang lain lagi, XX bekas pengasih ni dapatkan pekerjaan. Ini salah satu success story yang menjadi kebanggaan pada saya lah. Sampai sekarang, tahun ni pada 2021 sampai sekarang berjaya mengekalkan pemulihan dan berjaya dalam bidang kerjaya. Lepas tu ada lagi yang bukan bawah pengasih tapi bekas pengguna dadah, yang selepas berhenti pada dadah, kembali sambung pelajaran sampai dapat doktorate. Masya Allah. Cara? Belum sampai jadi clinical psychologist. Okey. Sampai dapat PhD ada beberapa orang. Ada yang sampai dapat PhD, lepas tu bekerja dalam bidang ni. Jadi PhD in clinical psychology, yang dia pula melakukan kerja ni dalam lebih profesional. Tapi orang tak tahu. Dia bekas penagih dadah satu waktu dulu kan. Sekarang dia doktor. Orang datang jumpa dia. Dan dia lebih matang, lebih bijaksana, wise. Tahu apa contoh lah. Bagi saya baru sikit success story yang dikongsikan oleh Encik Fizi. Ialah salah satu bukti untuk kita mengubah stigma masyarakat, walaupun tidak mustahil, walaupun memakan masa yang agak panjang kerana sudah berpuluh-puluh tahun kita menggunakan slogan-slogan yang agak negatif yang kita berikan kepada penagih dadah ataupun bekas penagih dadah. Tetapi kita tak boleh generalize satu, dan peluang kedua itu masih tetap ada. Dan bekas penagih itu sendiri yang memberi peluang kedua kepada sahabat-sahabat ataupun alumni-alumni baru yang keluar daripada rumah pengasih. Jadi saya rasa sebagai kita closing ataupun summary yang kita dapat pada hari ini adalah masyarakat, individu, keluarga masing-masing mempunyai peranan yang sangat penting. Selain daripada rumah pengasih, peranan untuk kita kata mengubah stigma, membuka peluang pekerjaan, memberi harapan baru, career development dan sebagainya. Selain daripada attitude dan jati diri bekas penagih itu yang betul-betul ingin berubah, kita juga perlu memberikan ruang dan platform pada mereka untuk memiliki hidup yang lebih baik atas apa pengajaran-pengajaran yang telah didapat semasa berada di dalam, maupun di penjara ataupun di rumah pengasih. Okey, saya rasa kita dah berada di penghujung rancangan. Kita dah tak ada soalan di Facebook dah. Sedikit seperti biasa setiap episod, selagi mana kita belum berhenti mendapatkan berita-berita berkaitan dengan krisis dan perang di Palestin, teruskan doa-doa kita, kunut nazilah kita. Saya ada pergi ceramah baru ni. Ceramah itu berkongsikan kita kata penduduk di Gaza ataupun di Palestin sendiri, mereka sanggup menghadapi peperangan ini, dan bekalan yang disediakan oleh mereka sanggup menghadapi peperangan ini sepanjang 2 tahun, guys. So kalau mereka sanggup berlaparan demi mempertahankan agama, begitu juga bekas penagih yang sanggup kita kata struggle melalui proses pemulihan untuk memiliki peluang kedua untuk mengubah hidup mereka, masyarakat dan keluarga mereka. Apatah lagi kita yang, bagi saya yang agak selesa, yang
kurang diuji seperti mana mereka di Palestin, di Gaza dan juga di rumah pengasih dan sebagainya. Jadi teruskan kita doa sesama kita untuk memiliki hidup yang lebih baik. Dan sedikit info untuk berkaitan dengan kempen Semarak Ramadan, anjuran ikram kawasan Batu telah dilancarkan ketika mesyuarat agung kita baru itu, iaitu pada 25 Mac. Jemput follow, like yang belum follow dan like Facebook Ikram Kawasan Batu untuk mengetahui isu-isu semasa, program-program semasa yang dianjurkan oleh kami khusus sepanjang Ramadan. Podcast nanti pun kita akan buat, bulan Ramadan nanti pun kita akan buat podcast juga. Kita tak nak sentuh tentang fik-fik Ramadan seperti biasa, kita nak sentuh lebih membumi dan lebih bawah untuk masyarakat awam dan masyarakat netizen dan sebagainya. Okey, kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Terima kasih sekali lagi pada penonton, pendengar yang setia support kita daripada dulu sampai sekarang. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.